Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. So untuk hari ini insyaAllah we go into the last subtopic in chapter 5 which is application involving friction. So kalau sebelum ni kita belajar movement untuk satu-satu benda tu dia tak ada friction. Tapi insyaAllah dalam last subtopic ni kita belajar macam mana pula kalau ada friction. So sebelum tu jom kita baca doa dulu. Okay, so kita cuba tengok soalan ni. Okay, dalam soalan ni dia kata kita ada a box of mass 20 kg. So kita keluarkan siap. So mass kita 20 kg. Okay. So sini mass dia adalah 20 kg. And then on a rough horizontal plane. Okay, bila rough tu means ada possibility yang dekat dalam soalan ni kita ada friction. So dekat sini ada friction. And then the box is pulled by a force. Dia ada force. So ni dah ada force which is applied at an angle of 30 degree. So kita dah ada kat sini angle 30 degree. Above horizontal as shown in the figure above. So if the coefficient of static friction, okay dia dah bagi coefficient of static friction which is mu. So mu kita adalah 0.3. Angle tadi 30 degree. So memang confirm lah dalam soalan ni dia ada friction between the box and the plane. So the box moves at a constant speed. Constant speed. So constant speed that means kita punya A equal to 0. Alright. A mesti kosong bila dia punya ayat adalah constant speed. So, calculate the normal reaction force. Normal reaction force means dia nak cari N. And then, applied force F. And then, static friction force. Maksudnya dia nak F yang kecil. Okay. So, daripada soalan ni, daripada diagram ni, kita cuba buat kita punya XY axis, free body diagram. So, this is X and this is Y. So, dekat force ni dia kata is 30 degree from x-axis from horizontal. So means dia dekat sini. This is our force. So sini 30 degree. And then dekat belakang ni kita ada friction. So kat sini ada friction. Okay. Dalam soalan ni dia ada mass which is 20 kg. So of course dekat sini dia ada weight. And then dekat atas yang ni mesti ada normal. Which is perpendicular to the surface. Okay, so this is our free body diagram. So, kalau kita tengok sini, F kita ni kita ada angle kan? So, bila ada angle, kita kena resolvekan kita punya F. Fx dengan Fy. Okay. So, kat sini 30 degree lah. So, Fx adalah F cos theta, Fy adalah F sin theta. So, kita buat untuk cari kita punya jawapan, nak cari force, nak cari normal dan nak cari static friction. Kita kena guna kedua-dua direction. Kita kena guna yang melintang, force yang melintang dan force yang menegak. Guna satu-satulah. So, contoh kita settlekan yang horizontal dulu. So, horizontal, force apa yang kita ada? So, force yang ada dekat horizontal adalah Fx dengan Fs, friction. So, sekarang ni benda ni ditarik ke kanan. So, bila ke kanan, so secara logiknya, dia punya acceleration pun akan bergerak ke kanan lah. Walaupun dia kosong tadi, tapi dia still lagi ada arah. So, bila force tu sama arah dengan A, dia akan jadi positif. So, letak je lah Fx. So, kat sini dia akan jadi Fx. Lepas tu,
force yang lain arah dengan A akan jadi negatif. Tolak Fs equal to 0. Okay. So Fx ni adalah F cos 30, F cos theta minus Fs equal to 0. And kita tahu untuk kita punya static friction, dia punya formula is Fs equal to mu n. Sebab dalam soalan kan tadi dah bagi mu equal to 0.3. So mu ni kita kena guna. So Fs sama dengan mu n. So kita masukkan yang ni dekat dalam sini. Kat dalam sini. So nanti F cos 30 minus dengan mu n equal to 0. Okay, kita tak tahu lagi kan nilai normal ni berapa. So kita tak boleh nak cari F daripada equation ni. So kita jadikan ini sebagai equation pertama. Jadikan F sebagai perkara subjek. Mu n ni bawa ke sebelah. Cos 30 pun bawa ke sebelah. So dia akan jadi macam ni lah. Okay, this is the first equation. Okay, and then kita consider pula yang dekat y direction. Okay, first yang ke atas kita ada n normal. So, oleh sebablah benda ni sekarang dia tak bergerak dekat y direction. Dia tak bergerak ke atas dan ke bawah. So, kita consider macam biasa. So, bila ke atas dia akan jadi positif. So, normal akan jadi positif. So, n. Lepas tu, yang ke atas juga adalah Fy. So, yang ni pun positif. So, tambah dengan Fy. Dan, force yang ke bawah akan jadi negatif. So, tolak W equal to 0. Okay. So, daripada sini kita kembangkan. N tambah. So, Fy macam yang sebelum ni kita belajar kena guna sin. So, F sin theta 30 minus mg. Which is W equal to 0. So, this is our second equation. Kita tak boleh nak cari normal lagi sebab kita tak tahu nilai force F kita. So, daripada equation yang pertama dengan kedua ni, kita ada dua unknown. Kita tak tahu F, kita tak tahu N. Kat sini pun sama. Kita tak tahu N dan kita tak tahu F. So, kita kena guna simultaneous equation. Persamaan serentak. Kena buat persamaan serentak. So, equation 1. Sekarang ni, equation 1 kita ni, dia jadikan F perkara subjek kan. So, yang ni kita masukkan dekat dalam equation yang kedua. So, masuk dalam equation yang kedua, nanti kita akan dapat yang ni lah. Sekejap, saya rasa silap ni. Equation yang kedua masuk into 1. Equation 2 substitute into 1. Sebab mu n ni yang kita n ni kita tukar kepada mg minus f sin theta. So means equation yang ni masuk dekat dalam sini. So bila dah masukkan nilai mg minus f sin theta, dapatlah. Bila selesaikan nanti dia akan dapat yang nilai F kita. Nilai F 57.9 Newton. So daripada nilai force kita, tadi kita dah ada equation untuk untuk normal kan. So kita masukkan je lah F ni. Masukkan F ni ke dalam ke dalam nilai F kita kat sini. So dapatlah kita punya normal. So normal dia should be dapat 167.25 Newton. And then untuk cari static friction, kita tahu Fs sama dengan mu n. Kita dah dapat nilai n tadi dekat atas ni. So nilai yang ni kita masukkan dekat dalam sini. So masukkan nilai 167.25. Dapatlah dia punya static friction. So, yang ni pula adalah bila mana dalam soalan tu kita ada inclined surface. And then kita punya force is horizontal. Means dia parallel dengan surface kita. So, kita dah ada angle 25 degree. And then force kita adalah 50 Newton. So, bila benda ni ditarik ke atas, so of course kita punya acceleration pun akan ke
atas. So dia kata suppose a 2 kg object. So kita dah tahu mass dia is equal to 2 kg. Is pulled up an inclined plane with a force of 50 Newton. So force is 50 Newton. The surface has a coefficient of friction of 0.2. Okay, kita dah ada mu equal to 0.2. Find the acceleration of the object. So dia nak nilai so, angle kita adalah 25 degree. So macam biasa, perkara pertama yang kita perlu buat adalah kita buat free body diagram. So oleh sebab benda ni bergerak ke kanan, so dia punya friction akan bergerak ke kiri. Okay, dekat atas ni adalah normal dan weight kita macam yang saya ajar sebelum ni, dia mesti straight ke bawah walaupun surface kita tu sengit. So bila kita lukis semula kita akan dapat yang ni lah. Okay. So oleh sebab kita punya angle dekat sini adalah 25 degree. So 25 degree tu adalah dekat sini. 25 degree. So bila sini 25, jangan lupa kita mesti guna angle yang ada dekat dengan x-axis. So this is 25. So this will be 65 degree. Okay. So W sini oleh sebab W dia dekat tengah-tengah. So kita mesti resolve. Dia ada angle. So kita mesti resolve. This is WY and this is WX. So dia kata kat sini, objek ni is along the incline. Objek ni hanya bergerak ke atas. So dia punya AX, dia punya nilai A tu akan jadi nilai AX. Dan benda tu dia hanya bergerak ke kanan, dia tak bergerak ke atas ataupun ke bawah. Dia tak ada pergerakan ni. So AY dia akan jadi 0. So daripada kita punya free body diagram tadi, kita lukis, kita straightkan free body diagram tu. So kat sini ada F 50 Newton. And then atas ni kita ada normal. Lepas tu weight kita sengit. Kat sini 65 degree. And then dekat sini kita ada friction. And then A dia bergerak ke depan. And then apa lagi maklumat yang ada? Mass kita adalah 0.2 kg. Lepas tu salah, 2.0 kg. Mass is 2.0. 2.0. Mu dia adalah 0.2. Lepas tu tu je kot. Okay. So dia nak cari nilai acceleration sekarang ni. Dia nak cari nilai A. Okay, so kita masukkan kita punya maklumat dalam equation F equal to MA. Sekarang kita consider yang Y direction dulu. X direction dulu. Okay, oleh sebab kita punya W dekat sini dia ada angle. So kita punya angle ni kita kena resolvekan. Kita punya force ni. So WX, WY. So untuk X-axis, force yang sama arah dengan A akan jadi positif. So dekat sini akan jadi F. Lepas tu, force yang lain arah dengan A akan jadi negatif. So minus friction. And then kita punya WX pun lain arah dengan A. So dia akan jadi negatif juga. So tolak WX equal to MA. So daripada sini, kita masukkan nilai F is 50. Friction ni kita tak tahu lagi sebab kita hanya ada nilai mu. Kita tak ada nilai friction yang force dia. So kita jadikan FK dulu. Lepas tu kita masukkan kita punya WX. Okay. Dekat sini dia letak kurungan. So that's why kenapa kat sini dia jadi tambah. Tapi kalau jadi tolak pun betul je. So bila awak keluarkan negatif tu, negatif ni bila awak masukkan ke dalam, darab ke dalam, dia akan dapat equation atas ni semula. Okay. So W, X. Oleh sebab dia guna X, so kita mesti guna cos. So angle dia
pastikan ambil angle yang dekat dengan X axis. So 65 equal to MA. Lepas tu, this is equation yang pertama. Tak boleh nak settle kan sebab kita tak ada nilai friction dan kita tak ada nilai acceleration. And then kita tengok pula dekat Y direction. Oleh sebab kat sini tadi tak boleh settle, so kita kena consider yang Y direction. So yang dekat atas kita ada normal. So sama macam tadi, oleh sebab A dia tak ada, benda tu tak bergerak sama ada naik atas ataupun turun bawah. So kita punya nilai normal tu, kita punya sign untuk force tu, kita tak payah ikut direction. Tapi yang ke atas kita jadikan positif dan yang ke bawah kita jadikan negatif. So normal kita ke atas, so dia akan jadi positif. And then WY kita ke bawah. Okay, ke bawah, so dia akan jadi negatif. So tolak dengan WY equal to 0. Okay, daripada sini, kita masukkan nilai kita. WY adalah W sin theta. So sin 65 equal to 0. And then kita jadikan normal ni sebagai perkara subjek sebab kita nak cari A kan tadi. Okay, so normal ni kita jadikan perkara subjek untuk dapatkan normal ni. W sin theta ni kita bawakan ke sebelah. So bila bawa sebelah nanti dapatlah nilai normal force. And then daripada normal force ni kita tahu nak cari friction adalah F equal to mu N. So kita dah dapat normal force, so masuk je dalam sini. Dapatlah nilai friction. Okay, dapat nilai Fk kat sini, dapat nilai friction. Bolehlah kita masuk dekat equation yang pertama ni. Masuk kat sini. So, equation yang ni tadi, daripada yang first equation ni, kita jadikan A perkara subjek, so dia akan jadi equation yang ni. Okay, so masukkanlah 50. And then untuk mu N tadi 0.2 darab dengan normal force 17.78. So yang ni adalah mu, yang ni adalah N. Lepas tu W equal to mg. So kita masukkan nilai mass dan nilai gravity. Force 65. Yang ni start tengok daripada, ikut daripada atas ni je lah. Bahagi dengan 2. Sebab M ni kita dah bawa ke sebelah sini. M ni kita dah bawa ke sebelah. So dia jadi bahagi. Bahagi dengan M. M kita adalah 2 kg. So dapatlah nilai acceleration. Okay. Example seterusnya yang ni inclined surface. And then dia punya force pun incline. Dia sebenarnya sama je macam tadi. Cumanya kita punya force ni dia ada angle. Okay, dia ada angle. So, kita buat free body diagram. Macam biasa buat free body diagram dahulu. So, kita ada x-axis, and then y-axis. So, daripada x-axis kita ni, kita ada force 2 kN. So, 2 kN oleh sebab benda ni dia tarik ke kanan. So, dia punya acceleration dia, benda ni akan bergerak ke kanan lah sebab kita tarik ke sana. So, A dia ke atas. And then, normal, dia mesti perpendicular to surface. So, normal dia ke sini. Tapi, dalam masa yang sama, weight kita still lagi mesti lurus ke bawah. So, kalau dekat sini adalah 30 degree, so sini pun 30 degree. So, yang ni nanti kita kena resolve lah. Kena resolvekan kepada WX dengan WY. And then force kita, friction kita, kalau tengok dekat atas ni, dia kata the coefficient of friction, of kinetic friction is 0.4. So maksudnya friction kita ada, so dekat sini ada friction. Okay. So kalau kita lakarkan balik dekat sini, kita punya XY axis tadi. So, kita ada force, which is in 20 degrees from horizontal, and then kita ada weight. Kat sini is 30 degree. So, kat sini adalah 60 degree.
So sini ada friction, atas ni ada normal. So A dia akan ke kanan. Okay. So kita tengok dulu yang x-axis. So force ni sama arah dengan A. So dia akan jadi positif. So kat sini akan jadi F. And then, okay, W oleh sebab ada angle, kita kena resolvekan kepada WX dengan WY. Sorry, force ni pun sama. Fx dengan Fy. So, yang kita kena masukkan tadi adalah Fx. Sorry, bukan F. Fx yang kita kena masukkan. So, Fx. And then, force yang lain arah dengan A akan jadi negatif. So, minus friction. And Wx ni pun lain arah dengan acceleration. So, dia akan jadi negatif. Minus Wx equal to Ma. So, kita masukkan nilai yang dah kena bagi. F kita dia dah bagi tadi adalah 2000 Newton. Lepas tu kita punya mass of object adalah 200 kg. And then kita punya coefficient of friction adalah 0.4. So kita masukkanlah Fx ni adalah F cos theta. So 2000 cos 20 minus dengan friction. Lepas tu tolak dengan Wx, W cos 60. So yang kat sini dia letak kurungan. Kurungan ni kalau contohnya awak tak letak pun tak ada masalah. So kat tengah ni kalau tak ada kurungan dia akan jadi negatif lah. Ikut yang atas ni. So sama dengan Ma. So daripada sini kita tak tahu friction dan kita tak tahu acceleration. So yang ni akan jadi equation yang pertama. And then kita solve pula untuk force dekat y direction. So force yang ke atas akan jadi positif. So normal kita positif minus dengan Wy. Minus dengan Wy. Okay, selain daripada normal tu kita ada Fy tertinggal. So yang ni pun ke atas, so tambah dengan Fy. Dan kita punya Wy ni ke bawah, so dia akan jadi negatif minus Wy. Equal to 0. So kalau Fy is F sin theta, so if sin 20 and W sin 60. Beware, kita mesti ambil angle dekat bahagian x-axis. Okay. So kita masukkan nilai kita. Kita dah ada, force dah ada 2000, W boleh cari sama dengan mg. So bolehlah dapat nilai normal. Dah dapat nilai normal, kita masuk kepada formula untuk friction. F sama dengan mu n. Mu kita dah ada nilai 0.4. And then n kita yang dapat daripada atas tadi. So masuk je dalam ni, dapat kita punya friction. So nanti friction dengan normal ni kita masukkan dekat dalam equation yang pertama. Masuk dalam equation yang pertama. So nanti dia akan jadi macam ni. Kita jadikan A sebagai perkara subjek sebab A yang kita nak cari. So M ni kita bawa ke sebelah jadi bahagilah. Sebab tu dia bahagi dengan 200. Okay. So yang ni 1879.4 daripada atas ni dah kira tadi. And then this is kita punya mu. Ni mu. Ni N. Yang ni mg cos 60. Lepas tu dapatlah nilai acceleration 2.46 meter per second square. Okay, so try buat exercise dekat next slide. And then bila dah habis buat exercise tu means kita dah habis chapter 5. So kalau macam nak lagi exercise boleh buat soalan pasir lah. InsyaAllah nanti lepas ni saya akan bagi jawapan pasir tu dekat dalam Google Drive. Macam biasa dalam folder answer exercise. Okay, itu je untuk minggu ni. Thank you.